Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka inni zalimin. Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita, ya tuan-puan, cukuplah Allah bagi kita. Lah, Masya Allah, Allah dah tentukan apa yang Allah janjikan. Allah la tukhlifu mi'ad, Allah tak mungkin janji, ya. Dan kita meletak diri kita sebagai hamba Allah, kerana dalam surah Al-Kahf, di mana ada kisah dua kebun itu, dua-dua mereka mendapat rezeki yang sama, kurniaan yang sama daripada Allah. Tapi satu kebun tu, dia tidak kaya-kaya kerana dia sedekah, ya. Yang satu tu kaya, cukup kaya, dan dia bangga, dan dia memeli kebun yang kecil, bahawa dia tentu sekali di akhirat seolah sudah terjamin seperti mana dia terjamin di dunia. Dia anggap di dunia dia bumi putra, di syurga putra. Jadi kebun kecil itu menegur dia dalam surah Al-Kahf, supaya ingat kejadian kita dari setitik air manis kumpa. Ini dalam surah Al-Kahf. Jadi, dan dikaitkan dengan syirik, menyekutukan Allah. Jadi sesiapa yang lupa kejadian dia sebenarnya dari sekumpal darah, tidak tahu dia Islam ke tidak. Kerana Islam bukan kelahiran. Islam adalah pengakuan Allah. Jadi dalam surah Al-Kahf itu disebut oleh kebun kecil kepada kebun besar, Tuhan punya kebun besar. Lebih baik anda sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Bermaksud sudah ditentukan Allah, semua sudah ditentukan Allah, baik buruk, qada dalam penentuan Allah. Lebih baik sebut sudah ditentukan, dikehendaki Allah. Tidak ada daya kuasa melainkan dengan kuasa Allah. Jadi sekarang macam mana kisah Wasabi ni, Wahabi yang Salafi. Macam mana kita nak menegur orang kalau orang sesat? Surah Al-Baqarah 109. Biarkan mereka, bagi nasihat. Dan Allah akan menghukum. Kerana kita tak ada jaminan, kita tak boleh bercakap dengan suara yang saya tengok pendeta-pendeta sekarang cakap dengan suara confident. Kalau kita banding dengan alim macam Imam Al-Ghazali, mereka cakap tentang Imam Al-Ghazali, mereka cakap tentang Aristotle, mereka cakap tentang Plato. Tahu tak anda? Mungkin Plato, Aristotle, Socrates, Nabi-Nabi Allah. Kerana ada hadis kan, 124,000 Nabi diutuskan kepada manusia. Ada ayat Quran menyatakan setiap kaum, setiap zaman, setiap kaum, setiap zaman diutuskan seorang nazir, pemberi amaran. In antum ilan nazir, itu diucap kepada para nabi. Anda tidak lain tidak bukan hanya pemberi amaran. Mungkin Socrates Nabi, mungkin Aristotle Nabi, kita tak tahu. Tapi kita cakap seolah, oh Yunani sesat kerana mereka menyembah berhala. Bukan semua menyembah berhala. Oh Cina kafir kerana mereka semua bukan keturunan Islam. Keturunan Islam tidak menjaminkan seseorang itu Islam. Keturunan kafir macam saya tidak menjaminkan saya seorang kafir. Keturunan Nabi pun tak menjaminkan apa-apa. Rasulullah SAW dengan rendah diri memberikan contoh. Aku pun tak tahu apa akan jadi kepada saya esok kelak. Bagaimana kita pula boleh mendabik dada bahawa kita ini
berjaya. Kita tak boleh. Kita kena ucap Masya Allah, la quwwata illa billah. Pagi-pagi ini waktu Muzammil mendekati Aqwan, membaca dengan tertib, meletakkan jiwa, mendidik jiwa kita dulu. Lepas tu menggabungkan jemaah, bersatu padu. Lepas tu mara ke depan sampai Baitul Muqaddis and beyond, sampai angkasa lepas. Tapi kita tidak. Kita masih di bawah perigi. Masih dalam perigi. Macam ketam-ketam. Dah lah macam katak, tak boleh lompat keluar. Bawah tempurung. Berpecah belah. Menyedihkan keadaan umat Islam hari ini. Cukup sedih ya. Jadi siri motivasi APEC setiap hari, termasuk hari ini pagi sebelum fajar dan selepas fajar, untuk bangkitkan semangat kita supaya kita akan dapat mengejar kejayaan al-falah. Tapi kita tak dapat al-falah. Kenapa? Salah doa kita, salah falsafah kita, tidak ada khalifah, tidak ada jemaah, menjatuhkan jemaah paling hebat abad ini dan abad lepas. Dijatuhkan semua. Ya. Dijatuhkan semua. Agama Islam tersebar luas kerana cahaya daripada Allah. Allah nurus samawati wal ard. Tetapi semua negara ada, ya. Semua negara ada nabi. Semua kaum ada nabi. Ada pemberi amaran. Buddha mungkin nabi. Lao Tzu mungkin nabi. Confucius mungkin nabi, kerana apa yang mereka ajar tauhid. Hindu jelas asalnya tauhid. Sikh, Punjabi asalnya tauhid. Malah salah satu pengasasnya sufi. Guru Nanak itu campuran sufi. Ya, ini dalam sejarah. Tapi kita rasa macam Melayu ini suci. Melayu ini suci lah. Dia saja masuk Islam. Dia saja bersih. Dia masuk Islam. Itu tak boleh. Itu baik. Dia pun dihantar pemberi amaran. Siapa Nabi Melayu? Ada. Kita dah tahu siapa. Cina ada. Yunani ada. Kita sekarang berdebat lah macam Sokrates. Engkau ni ikut Sokrates ni. Aristotle ni. Engkau kafir. Adakah awak baca Aristotle? Adakah awak baca Plato? Adakah awak baca Sokrates? Itu sajalah. Subuh ini APEC nak berkongsi mengenai pemikiran kita yang makin karut dan kalut. Kerana jauh daripada Quran. Saya nak tanya, berapa daripada kita membaca Quran? Jarang sekali. Baca pun tajwid, mengejar-ngejar yang tidak wajib sebenarnya tajwid, maupun tafsir, maupun makna. Yang penting yang disuruh Quran tadabbur. Ini tidak diketahui oleh umat Islam. Jadi saya kongsikan ini. Jangan marah saya, marah Quran yang suruh. Ya? Jadi kita pendeta-pendeta di masjid asyik menghafal hadis, mengajak umat membaca hadis. Kata ni hadis sahih ni. Al-Quran yang jauh lebih sahih tak diberitahu. Surah Fussilat ayat 34 adakah dikupas? Ayat 109 surah Al-Baqarah adakah dikupas? 186 surah Al-Baqarah tentang aku hampir ini qarib adakah dikupas oleh pendeta? Ya, mereka kupas apa? Bab fiqah, bab faraid, bab tentang menuduh orang sesat. Adakah dikupas? Ayat 109 surah Al-Baqarah, surah An-Nur 6789, Al-Hujurat tentang tak boleh mencemooh satu sama lain. Apakah dikupas? Pendeta tidak. Pendeta hanya membaca hadis demi hadis. Al-Quran yang jauh lebih sahih. Yang sadaqallahul azim. Bukan sadaqah mufti. Bukan sadaqah pendeta. Mereka menerima upah yang tinggi. Menandatangan patuh syariah kepada sistem riba ditukar jadi nama Islam. Ya? Nama Chunze, Sunze. Dia tulis seni perang. Lao Tzu, saya percaya dia Nabi Allah. Kerana Lao Tzu mengajar yin dan yang. Tao, tauhid tao, yin dan yang. Ada dalam Quran mengenai pembalikan
pertentangan, dinamika berpasangan. Ya. Jadi saya menyuruh pendeta-pendeta, sila turun daripada maligai anda yang anda rasa syok sendiri seolah anda ini warisul anbiya. Tapi sebenarnya, maaf cakap ya, kenapa umat Islam berpecah belah? Kenapa anda tak suruh menyatukan umat Islam? Kenapa kita berpura-pura berdoa untuk Palestin? Bahawa Palestin itu satu fahaman perkauman nasionalis. Kenapa tidak doa sebagai inna mu'minuna ikhwan? Mereka adik-beradik kita. Kenapa melihat pada kaum Cina sebagai kafir? Padahal Rasulullah depan dengan Quraisy musyrikin semua memaafkan, berdakwah, mengislamkan mereka. Kita tidak mengislamkan. Kita tidak tunjuk sifat pemurah, perahmah dan pemaaf Rasulullah SAW. Kita malu. Kita gagal. Tapi tak apa. Nyawa masih ada lagi. Bertaubatlah. Kembali kepada Allah. Ya? Dan menegakkan balik kebenaran. Semua kaum, semua zaman ada diutuskan Nabi. Ini ayat Quran. Ini Tao Te Ching. Tao Te Ching itu ayat itu dikatakan kitab ditulis oleh Lao Tzu. Menurut ahli sejarah, Lao Tzu pun orang tak pasti dia ini mitos ke betul ke, kerana Lao Tzu bermakna orang tua atau cikgu, Lao Tzu. Dan mereka tak tahu siapa sebenarnya. Tidak ada hikayat yang jelas. Tapi tak apa. Dia sudah masuk dalam tradisi sejarah. Ada sedikit sebanyaklah kebenaran. Tapi jangan fikir sebagai tepat. Tao Te Ching pun tak pasti siapa yang tulis. Sama macam Al-Risalah Imam Syafi'i. Ditulis tangan murid-murid Imam Syafi'i. Bukan oleh Imam Syafi'i yang bertujuan tidak mahu menulis apa-apa. Tidak ada imam mau menulis apa-apa. Kerana cara menghukum adalah dengan yang dituduh dan saksi di depan, dan kita dengan hati yang bertakwa memberikan hukum. Kalau ditulis, dia sudah mati, sudah tawasul itu. Tawasul hukum tak boleh dibenarkan. Ya? Jadi kita dengar hadis sebenarnya semua batal sebenarnya. Quran pun boleh kata batal kerana kita dengar dari siapa. Itu sebab bai'at, salasilah, sanad boleh dikatakan penting. Kita cari orang muttaqin. Kita cari orang yang boleh berikan kita cahaya, boleh memberikan kita Islam. Jadi apa yang dapat dari kononnya jalan sufi lah, ya. Kita kata sufi tapi wasabi bencilah, ya. Tapi yang penting kita terjumpa seseorang, kita bersalaman dengan dia. Adalah firasat ke cahaya, tapi semua itu daripada Allah. Al-Haqqu min Rabbi. Masa saya memeluk Islam, masa Andrew Tate memeluk Islam, masa Sinead O'Connor memeluk Islam, masa Cat Stevens memeluk Islam, tidak ada guru sekeliling kita. Kita dapat terjumpa ayat Quran. Itulah Ar-Rahman Alamal Quran. Ya? Apa tu? Lowly. Saya ni murtad Cina sikit ni, celup Cina, murtad Cina lah. Saya pendidikan Inggeris, bapa saya Hokkien, mak saya Kantonis, cam tu lah Hui Kong lah. Akto Cina. Lolia akto Cina. Siapa itu Lolia? Jadi, kita hidup ini, pagi ini, kita mengingatkan diri kita. Seperti mana surah Al-Kahf tadi. Dua pekebun. Pekebun yang memberi sedekah kepada pekebun yang angkuh, bahawa ingatlah anda dari sekumpal titik, sekumpal darah di rahim perut ibumu yang tiada, ya, yang kosong, tak ada wajah, tak ada agama, fitrah. Lebih baik anda ucap Masya Allah. Dalam surah Al-Kahf, Masya Allah, sudah dikehendaki Allah. La quwwata illa billah. Begitu.
Kita tak tahu nasib kita hari ini. Kita tak tahu nasib kita sedetik kemudian. Tetapi sedetik kemudian itu kebahagiaan. Apabila kita kembali kepada Allah. Kita mesti bersedia kembali kepada Allah. Anytime. Anytime. Panggilan. Izanu solat. Panggilan Allah falah. Kembali kepada Allah. Oh, aku sayang dunia. Aku sayang seseorang di dunia. Tak boleh. Tak boleh begitu. Siapa kamu lebih sayang? Allah ke isteri? Allah ke anak? Allah ke diri? Allah ke dunia? Kita pilih Allah. Ya, kita pilih Allah. Jangan sembah Islam, teman. Jangan sembah ritual. Jangan sembah pendeta. Sembah hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La min dunihi. Tidak ada pengantaraan antara kita dan Allah. Ya. Tidak ada pengantaran antara kita dan Allah. La min duni. Ditafsir salah tu. Ditafsir cara Islayat. Kita tengok min dunihi, dia tafsir sebagai tidak ada di samping Allah. Tak boleh. 1, 2, 3. Tak boleh. Iaitu Israeliat, Trinity. Tidak ada antara kita. Apakah kita wadatul wujud dengan Allah? Tidaklah. Kerana tidak ada kita. Kul huwallahu ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sama dengan dia. Jadi, itu mudahlah. Tak payah sifat 20. Tak payah Mu'tazilah. Tak payah manhaj Asy'ariyah. Tak payah pening. Kerana itu semua falsafah. Sudah diucap oleh PU. Siapa tu PU? Faiz. Ini fardu kifayah. Kalau fardu kifayah bukan fardu ain. Mana seluruh umat tak berdosa kalau satu orang tahu. Dia tahu sudahlah. Apa yang kita perlu tahu? Yang ini fardu ain. Apa yang fardu ain? Mengenal Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Meminta dengan Allah. Ramai kita tak minta dengan Allah. Kita minta cara ritual. Kita baca secara lepas begitu. Baca secara adat. Itu bukan meminta. Tidak dalam hati. Meminta betul dalam hati kita cakap dalam bahasa kita. Bahasa orang bisu. Bahasa hati. Ini karib. Aku hampir. Aku tunaikan doa. Sesiapa yang minta. Jadilah orang demikian. Jadilah. Letaklah diri meminta. Itu dia. Dan terubahlah hidup kamu biiznillah. Bersyukur kepada Allah. Dia memberikan anda kejayaan. Ya, anda sudah berjaya. Anda pandang dunia, anda pandang anda pandang pada pencapaian keluarga, ada pandang pada pencapaian barangan, kewangan, rangkaian, barangan. Dah sebut apa? Selain dari Allah bukan pencapaian. Mendekati Allah itu pencapaian. Dan memang akan diuji. GISB kita tengok diuji Uji. Tahniah kepada GISB kerana diuji. Tidak ada orang lain diuji dalam Malaysia ini oleh golongan Islam sendiri. Golongan Islam boleh jadi ejen syaitan. Kerana tidak ada golongan label Islam. Rasulullah SAW tak panggil sahabat golongan Islam. Siapa tahu apa Rasulullah panggil sahabat-sahabatnya semasa perang nak keluar Madinah atau tidak. Rasulullah berucap ini dalam hadis. Ini tak bertentangan dengan Quran. Ya ayuhan nas, Rasulullah berucap, wahai manusia. Bermakna kita memanggil sahabat-sahabat, wahai manusia. An-nas. Tidak ada golongan panggil diri dia, mukminin, wahai orang beriman. Sekarang pendeta panggil kita apa? Wahai makmum, awak semua di bawah. Dia di atas. Ini bukan Islam. Ini adalah alul kitab, golongan elit. Menggunakan agama menakut-nakutkan makmum.
bahawa kamu jahil. Bila kamu rasa kamu jahil, bermakna ada satu masalah. Bila kamu merasakan engkau jauh dari Allah, ada satu masalah. Siapa letak itu di sana? Kalau bukan pendeta. Oh, aku tak tahu baca bahasa Arab. Saya tak boleh rapat dengan Quran. Amat salah, tuan-puan. Quran bukan turun untuk tujuan membezakan antara Arab dan bukan Arab. Quran bukan turun untuk membezakan orang yang boleh baca dan tak boleh baca, orang yang tahu dengan tak tahu. Quran Ar-Rahman Allamal Quran Allazi Allamal Qalam Allamal Insana ma lam ya'lam. Saya pun tahu baca, alhamdulillah. Saya pun tahu bahasa Arabnya, alhamdulillah. Dengan sedikit masa saja. Bukan saya tahu semua. Bukan saya dapat tauliah. Tapi sedikit itu saya, orang kata amalkanlah. Saya malu nak sebut amalkan. Saya ulangi. Itu tadabbur. Ulangi. Renungi. Mulai sekarang kalau saudara tak tadabbur Quran selepas dengar kepada Cina Apek, saudara sudah gagal mendengar Cina Apek. Kalau saudara ikut saluran saya TikTok tapi gagal membaca maksud Al-Fatihah atau ayat pendek macam suratul Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, nak tahu tafsir Qul Huwallahu Ahad, Google Syekh Quraish Shihab Jakarta. Syekh Quraish Shihab Jakarta. Dia seorang doktor yang diiktiraf di Indonesia, keluar dalam TV, ada videonya dalam YouTube. Dia mengupas maksud huwa dalam Qul Huwallahu Ahad. Huwa dalam Qul Huwallahu Ahad. Cantik. Buya Syakur yang tidak ada sama kita, yang memang kita doakan dia. Allah, kita mohon ampunkan Buya Syakur dan cucuri rahmat atas dia. Engkau maha mendengar lagi maha penyayang. Itu saja saya nak sampaikan pendek ini. Saya akan upload ini kepada YouTube. Imam Mahdi pasti akan datang. Tidak disebut dalam Quran. Ya, bukan dongeng. Maaf ya. Apapun kita ucap, selagi tidak tapis, selagi tidak bersandarkan kebenaran, kita tak boleh cakap seolah la raiba fi. Tak boleh. Ya. Jaga-jaga pergi siasat. Imam metos atau real, saudara sendiri boleh tahu. Saudara sendiri boleh tahu. Bila datang? Siapa dia? Apa maksud Mahdi? Cari. Ia dalam lisanul Arab. Dia tak boleh digunakan bagi manusia. Ya? Mahdi, hadi Allah saja. Manusia, muhtadin. Saya dah terangkan banyak kali. Saya tak boleh berbalah. Ya? Saya cuma mengajak, mengkaji semula sesuatu yang kita sebenarnya tak kaji dan banyak terikut Israeliat. Ya, banyak. Itu sebab Sunnah wal Jamaah pun ada kebenaran, tak letak ini dalam rukun iman, tapi Syiah meletakkan Imam 12 ya. Kita berbeza, dia bukan soal pendapat. This is not opinion. Fatwa is opinion ya. Syekh Sufi saya kata, bezakan antara pendapat dengan fakta. Okey? Kita ulama al-Musawaja memang percaya tidak. Menurut Jakim, kepercayaan kepada Imam Mahdi sesat. Pengisytiharan kepada ada memoranda dia secara teknikal sesat. Itu sebab semua yang mengisytiharkan Imam Mahdi akan disiasat sebagai sesat. Ini pasti. Tidak ada telur ansur. Kita tengok Abu Ya, dia menganggap Imam Suhaimi, ialah Imam Suhaimi dah mati. Secara teknikal mereka isytihar Imam Mahdi. Kerana kalau kita kata dah mati, Ahli Sunnah wal Jamaah menganggap Rasulullah dah mati. Awak kena ikut cikgu. Ini masalah teknikal. Ini masalah teknikal, tapi kita kena siasat cara teknikal ini ya. Terima kasih. Saya akan upload ini. Amat penting ya. Apik selalu, macam mana pula dengan Nabi Isa? Surat Al-Anbiya, semua sudah mati dan engkau akan mati
wahai Muhammad. Dan apa mereka akan kata? Kembali kepada Quran, tuan-puan. Kembali kepada Quran, kita selamat. Masalahnya, dulu saya baca Bible. Orang tak baca Bible. Sekarang saya masuk Islam, saya baca Quran. Kita baca Quran. Seberapa ramai yang boleh? Seberapa banyak yang boleh? Lepas tu baca hadis. Itu tertibnya. Sekarang kita semua baca hadis. Tak baca Quran. Bertentangan. Bahaya bagi diri kita. Very dangerous. Baca Quran pun tak boleh pegang Quran, tuan-tuan. Pegang Allah. Kerana dalam Quran sebut, Ahakku mi Rabbi. Wa ana minal muslimin. Submit to Allah. Wa mayyatakillah. Okey, dah dengar azan. Saya tak mau langgar tertib lain pula. Kita sambung lepas subuh, lepas fajar. Sekian. Assalamualaikum.